Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So today we continue page 222, trigonometric function application. Okay. Solving trigonometric equation. Nak menyelesaikan persamaan trigonometrik. Example 27. Saya terus pergi kepada example 27. Saya harap awak dah baca tadi. Okay, solve the following equation for theta from 0 until 360 degrees. Okay, solve the following. Solve. Bila dia sebut solve, maknanya dia nak cari nilai unknown. So what is the unknown in this question? The unknown is theta. So now for A, sin theta equal to negative 0.5446. Kalau sebelum ni kita hanya ambil terus theta, kita bawa shift sin. Okay, kita bawa begini biasanya. Selalunya kita guna macam ni. Kita bawa ke kanan, dia jadi shift sin negatif 0.5446. Tapi untuk kali ini bahaya kalau awak terus buat macam ni. Tak boleh buat macam ni lagi. Kita kena hati-hati sikit. Mungkin jawapan akan sama tapi kita ada cara tambahan. Okay, so yang hari ni yang awak belajar adalah benda yang baru. Kita tak boleh terus begini. First, we need to check the angle. Check the angle. Angle. Apa maksud check angle? Tengok sini. Tengok sini. Ini theta. Okay. This is the range of theta. Kita tengok pada soalan. Soalan juga theta. Means our answer, angle kita mesti antara 0 until 360 degrees. Okay, second step, you need to check the quadrant. Quadrant. So quadrant berapa? Untuk negative sin. Anak singa tanggal cawat. Okay. Sin negative. Ini sin negative. Sin negative. Ini all positive. Maknanya sin pun positif. Ini sin sahaja positif. Yang ini tangent positif. Maknanya sin negatif. Yang ini pun cos sahaja negatif. Dan sin cos sahaja positif. Sin adalah negatif. Jadi sin ini negatif at this quadrant. Quadrant 3 and quadrant 4. Kita akan guna reference angle. Okay, kita akan guna reference angle. So ini adalah quadrant. Tentukan quadrant. So ini adalah quadrant 2, 3 and 4. Quadrant 3 and quadrant 4. Okay. Next, kita cari reference angle. Reference angle. So apa itu? Macam mana cara cari reference angle? Kita ambil daripada sini sin alpha. Kita buat alpha dahulu. Okay, kita tukarkan theta kepada alpha. Sin alpha is equal to 0.5446. Okay, awak tak perlu ambil negatif. Jangan ambil negatif. Untuk cari reference angle, jangan ambil negatif sebab negatif itu nak menentukan dia punya kuadrat. Okay, negatif nak menentukan kuadrat. Sekarang saya nak cari reference angle, saya abaikan negatif simbol, saya abaikan negatif simbol sebab negatif tadi saya dah guna untuk tentukan kuadrat. Saya ambil sahaja positif. Okay, saya guna cara biasa, shift sin 0.5446. So reference angle
Kalau awak tekan kalkulator, dari buku teks tu dia tulis dapat 33 darjah. Okay, saya nak tunjuk pada awak. Shift sin tekan shift, tekan sin. Okay, dia akan jadi begini. So 0.5446. So tekan sama dengan. So 32.997. So kalau kita round off pun dia jadi 33. Nak ambil 4 significant figures, 4 angka bererti. So bila kita round off dia dapat 33. So 33 degrees. Okay, ini adalah reference angle. Apa itu reference angle? Reference angle adalah angle between this line and x-axis. Ini reference angle. Kena ingat, itu reference angle. Okay. Okay, last step. Baru kita tentukan nilai theta. Okay, step yang keempat, nilai theta. Okay, saya pecahkan kuadran tadi. Tadi saya punya line yang pertama di sini. Yang kedua saya punya line di kuadran yang keempat sini. Theta saya dibaca daripada x0. From x0 here. From this angle. So this is theta. The first theta. Second theta di sini. This is theta. This is first theta. This is second theta. Kita tahu this is 30 degrees. Yang kecil ini 30 darjah. Yang ini reference angle ni tadi 30 darjah yang kita tahu daripada reference angle. So to get theta, the first theta is 180, quadrant 1 and quadrant 2, this is 180 degrees. 180 plus 30 degrees. And one more, one circle is 360, so 360 minus 30 degrees. Sebab kita nak hanya sehingga line ini sahaja. So theta equal to 210 and 33. Saya buat 30 pula. 33. Tak ada orang tegur saya. Saya tak tahu awak bersama saya ke tidak. Tak ada orang tegur. 33 bukan 30. 33. Awak masih sama dengan saya ke saya cakap seseorang ni? Ada cikgu. Tak ada orang tegur. So theta kita adalah 213 degrees and 360 minus 33 degrees is 327 degrees. Okay, bukan 30 33. Tadi kita dapat 33 di sini. Okay, ini 33. So boleh faham? Boleh. Okay. So ingat langkah kita first kita tengok dia punya range angle. Range. Okay, first kita tengok range. Range of angle. Julat sudut. Kedua, kita lihat pada kuadran. Yang ketiga, kita lihat pada reference angle. Alpha ni saya letak sebagai reference angle. Yang keempat, baru kita soft angle. Okay, ini adalah langkah yang kita perlu kenal pasti. Kita perlu ikut. Okay, next B. Nak cari theta. When cos 2 theta equal to 0.3420. So first step is range of angle. Ini 2 theta. 2 theta. Dari soalan theta from 0 until 360 degrees. Sekarang dia nak 2 theta. 2 theta. Bermakna ini darab 2, ini darab 2 tengah ni. Kiri pun darab 2, kanan pun darab 2. So ini akan dapat 720 degrees. Bermakna jawapan kita mesti kita buat sehingga 720.
Apa maksudnya? Maksudnya garisan yang kita dapat nanti kita akan pusing lagi sekali. 2 kali ganda. Okey. Darab 2 ni maknanya kita punya garisan kuadran ni tadi ni. Okey, ini macam ni tadi. Ini baru putaran pertama. Kali 2 maknanya dia putar lagi sekali pada tempat yang sama. Itu maksud dia. Okey, tak apa. Biarkan situ dulu. Okey. Kemudian kuadran. Kita tentukan kuadran. Cos. Positif. Cos. Positif. Kuadran berapa? Kita lihat kuadran. Anak, singa, tanggal, cawat. Cos positif. Yang mana cos positif? Pertama, di sini. Kuadran pertama sebab all is positif. Kedua, cos positif pada kuadran 4. So kita punya jawapan pada kuadran 1 dan kuadran 4. Okay, langkah 3 nak cari reference angle. Reference angle di sini. Ini reference angle. So nak cari reference angle. Cos alpha sama dengan 0.3420. Okay, kita ambil sini. Ini kita gantikan dengan alpha. Okay, cos alpha bersamaan dengan 0.3420. Jadi alpha bersamaan dengan shift cos 0.3420. So alpha is equal to shift cos 0.3420. So this is 70 degrees. Okay, 70 degrees. 4 significant figures or 2 decimal places untuk angle. So 70 darjah. So kita tahu ini 70 darjah, sini 70 darjah. Okay. Ini langkah pertama. Range of angle. Kemudian kuadran, langkah kedua. Langkah ketiga, reference angle. Sekarang langkah keempat. Untuk soalan ini, langkah keempat dia panjang sikit. Saya pecahkan tadi, dia ada kuadran 1 dan 4. Saya pecahkan dia setiap satu. Tadi sebab saya nak tentukan kuadran saja, jadi saya tulis dalam satu rajah yang sama. Okay, sekarang ni saya nak cari angle, saya letak pada, saya lukis pada gambar rajah yang berbeza. Patah yang berbeza. So ini, Allahu Akbar. Sekejap Ambil yang baru, tak boleh tak? Okey. Ni tak ni. Allah. Baru keluar plastik. Ini juga ini. Okey. Okey, saya lukis dua lukisan. Sekarang ini tadi pada kuadran pertama. Kuadran pertama di sini. Kemudian lagi satu pada kuadran keempat. Okey, pada kuadran keempat. Jadi sekarang di sini adalah 70 darjah. Ini adalah 70 darjah. Sekarang ini 2 theta. Alpha ini adalah 2 theta. Okay, alpha ini reference ni tadi kita ambil daripada 2 theta. 2 theta bersamaan dengan 35 darjah. Okay. Dan bersamaan dengan, okay, lagi satu angle-nya di sini. 360 tolak 70
darjah. Okay. So 2 theta sama dengan, oh sorry, ini 70. Saya dah terus bahagi pula. Ini 70. Ini 70. Yang ini 360 tolak 70. So ini 70. 360 tolak 70 dapat 290. Okay. So theta ini, 2 theta ini tak habis lagi. Sebab tadi kita kata dia darab 2, dia 2 kali ganda. Okay, dia pusing lagi sekali. Maknanya dia pusing lagi sekali. Okay, dia pusing lagi sekali. Jadi bila pusing lagi sekali, dia akan tambah dengan 360 darjah. Sebab satu putaran lengkap adalah 360 darjah. 360 tambah 70 untuk yang pertama. Yang kedua, 360, okay, untuk yang ini dia tambah 290 darjah. So 2 theta bersamaan 70 darjah, 290 darjah, 430 darjah dan yang ini akan dapat 650 darjah. Awak lihat 2 theta ini range dia dari 0 hingga tadi, dari 0 hingga 720. So jawapan kita di sini sampai sini sahaja 650. Okay, kalau kita tambah lagi 360, dari sini kita tambah lagi 360, nanti dah melebihi 720. So tak boleh. So kita stop sampai sini sahaja. Okay. Jadi theta adalah kita bahagikan semua dengan 2. Bahagikan semua dengan 2, kita dapat 35 darjah, 145 darjah, 215 darjah dan ini 325 darjah. Okey, sampai sini. Tolong bertanya sebarang masalah. Ada pertanyaan yang ingin ditanya? Boleh faham? Okay, good Zinling, respon. Yang lain, orang lain boleh faham? Boleh cikgu. Saya putihkan. Kalau ada nak tanya, boleh tanya terus tau. Jangan diam. Kita dah belajar dekat tuition ni. Tajuk ni dah belajar kat tuition ke? Okay, next. Example 28. Tak best lah. Dia punya ni besar pula. Dia punya mata dia besar. Okay, solve the equation. 3 sin A plus pi over 3 equal to 0.99 for A from 0 until pi. Okay. Okay, first kita tengok angle dia. Angle dia tambah pi per 3. Ni angle dia. So angle dia tambah pi per 3. So yang ni pun tambah pi per 3. Kiri pun tambah pi per 3. Jadi sekarang kita punya range mesti daripada pi per 3 hingga A tambah pi per 3. Okay. Hingga, ini 1 ni. 1 tambah 1 per 3. Dia jadi 1 tambah 1 per 3. Maknanya dia jadi 4 per 3 pi.
Kalau saya susah hati tengok pi ni. Takut tengok pi ni. Tak payah. Saya tukar kepada angle. Yang ni 180. Pi ni 180. Bahagi 3 dapat 60. So ini A tambah pi per 3. Ataupun yang ini 60 juga. So 4/3 darab 180. 4/3 darab 180. Ini adalah 240 darjah. Okay, so jawapan kita masih sampai 240 darjah. Ini sekadar kita nak tengok, senang tengok je ya. Nanti jawapan kita mesti dalam radian tau. Sebab ini dia beri radian. Jawapan akhir mesti balik kepada asal. Asal dia radian. Yang ini sahaja saya nak tengok supaya saya tak nak confuse dengan pi ni. Okay. Jadi sekarang, angle kita, range of angle yang ini. Step kedua apa? Kita nak tahu kuadran. Yang ini range of angle. Langkah kedua nak tahu kuadran. Lihat sini sin positif. So dia kuadran ke berapa? Kuadran ke berapa untuk sin positif? Anak singa tanggal cawat. Sin positif. So yang sini dengan sini. Okay. Ini dengan sini. So yang ini adalah kita punya kuadran. Kuadran 1 dan kuadran 2. Sebab dia sin positif. Okey, kemudian saya nak cari reference angle. Reference angle saya yang ini nanti. Ni reference angle ni. Okey. So 3 sin alpha sama dengan 0.99. Okey. Jadi sekarang 3 sin alpha sama dengan 0.99. Sin alpha equal to 0.99 divided by 3 is 0.33. So alpha is shift sin 0.33. Awak akan dapat alpha bersamaan dengan shift sin 0.33. So ini akan dapat 19.27 degrees. Saya biar dulu dalam degrees 19.27 degrees. Okay, next. 19.27 degrees. Sampai sini boleh faham? Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu. Okay, good. Okay, bagus. Imran, Zin, Amrin, Zin. Okay. Kemudian kita nak tentukan, tadi dah reference, sekarang nak tentukan theta kita, angle kita. So kita ada dua kuadran kan, kuadran pertama dengan kuadran keempat. Keempat pula, kedua. Okay, tadi kita punya reference angle sini 19.27 darjah. Ini pun 19.27 darjah. So angle yang kita nak cari di sini dan sini. Ini theta kita. Ini theta kita. Jadi tadi ini reference angle. Ini reference angle. So theta kita itu adalah A tambah pi per 3. Sama dengan pertama ialah 19.27 darjah. Lagi satu 180 tolak dengan 19.27 darjah. So ni A tambah 60 ni. Yang ini 180 tolak 19.27 dapat 160.73 darjah. Okey. Okey. Tadi
lihat pada kita punya range kita. 60 A tambah pi per 3. A tambah pi per 3 di sini. A tambah pi per 3. Ini tadi. Dia punya mesti dari 60 hingga 240. So 60 hingga 240. Okey? Dah ngam dah. Nilai yang ini kita dapat daripada nilai ini berada di antara 60 and 240. 60 and 240. Okey, ini. Kalau saya tambah lagi 360 sebab dia satu putaran lagi. Contoh kita tambah ini 360. 19.27 tambah 360. Okay. So ini kita akan dapat 379. Okay. Kita dapat 379. Jadi kalau 379 tak mematuhi syarat ini. So tak boleh dah. Betul lah sampai sini saja. Tak ada dah tambah 360. Okay. Jadi A kita adalah uh, 19.27 tolak 60 darjah lagi 160.73 tolak 60 darjah. Jadi A kita di sini adalah negatif 19.27 tolak 60. Ini adalah negatif 40.73 degrees. 160.73 minus 60. This is 100.73 degrees. Okay. So kalau saya tukar dalam pi. Sebenarnya kan di sini kan awak lihat A kita check pula A sini. A kita dari 0 hingga pi. A kita dari 0 hingga pi. So ini dah tak mematuhi. So kita tak ambil nilai yang negatif ni. Kita tak ambil nilai yang negatif. So di sini 100.73 kita tukar kepada pi over 180 tukar kepada radian sebab jawapan akhir adalah dalam radian mesti sama dengan asal 100.73 bahagi 180 darab 3.14. Saya dapat 1.758 4 significant figures radian. Okay, 100.73 darab pi itu 3.142 bahagi 180. 1.758 radian. Okay, tadi tadi data salah yang ni. Sebenarnya di sini A tambah pi per 3, A tambah pi per 3 dari 60 tau. Dari 60, maknanya sini dah tak ada dah. Dari atas ni dah tak ada dah sebenarnya. Sebab kita daripada 60. Dari 60. So yang ni kalau tolak memang dah tak ada lagi lah. Memang tak ada jugalah. Okay tak? Buat ni pun tak apa. So kita akan ambil yang sini sahaja. Sebab yang inilah yang mematuhi range 60 hingga 240. Sebab kita punya range tadi A plus pi over 3 ni range kita from 60 until 240. So 19 ni dah tak termasuk 60 dah. Dia kurang 60. So ini sebenarnya memang dah tak terima dah. Daripada awal lagi tak terima. Okay, boleh faham? Lepas Cikgu, ya. kalau kita buat juga yang 19.27 tu kan dapat jawapan negatif. Tapi kita tulis juga. Tapi kita tak ambil jawapan tu. Jalan kiri kita Boleh? salah ke Tak ada betul? masalah. Betul, boleh. Boleh. Macam saya buat tadi ni, saya buat sampai sini kan dan ni saya pangkahkan. Tak apa, boleh. Okey cikgu. Jawapan akhir mesti kesimpulan yang betul lah maknanya. Okey, selesai. Contoh 28. Ada lagi soalan lain nak tanya contoh 28?
Example 29. Find the values of x that range from, dia beri range bagi x dari 0 hingga 360 darjah that satisfy the following equation. A, sin 2x plus cos x equal to 0. Okay, untuk A. Kita selesaikan soalan ini menggunakan basic identity. Basic identity ada 3 formula. Refresh balik apa formula dia. So kalau sin 2x, ini adalah 2 sin x cos x plus cos x equal to 0. Ya, ini sin 2x is 2 sin x cos x. Okay, ada yang sama. So saya factorizekan. Ini macam equation biasa, cuma bezanya sebutan kita dalam trigonometric. So cos x, bila we factorize cos x, this is 2 sin x plus we factorize cos x become here plus 1 equal to 0. Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, saya memang nak pergi laju. Tapi kalau rasa saya laju, bagi tahu Cos x equal to 0. Saya pecahkan. Cos x sama dengan kosong. Lagi satu, 2 sin x plus 1 equal to 0. Saya pecahkan 2. Cos x sama dengan kosong, 2 sin x plus 1 equal to 0. Yang dalam kurungan, pecahkan. Yang ini pecahkan. Dua kurungan, pecahkan. Okey. Kemudian, kalau soalan macam ni, yang ini, yang kiri ini, saya suka guna tulang. Sebab kalau awak guna kalkulator, awak terus buat X sama dengan shift cos kosong. Okay, shift cos kosong, shift cos kosong. Awak hanya akan dapat 90 darjah sahaja. Okay, salah yang ini. Kalau begini, kalau macam ni, dia single begini, single trigo, lepas tu sama dengan kosong ke, sama dengan satu ke. Kalau saya lebih suka guna tulang. Hari tu saya pernah sebut, X ini tulang sin, Y ini tulang cos. Bermaksud kalau cos 90, kosong, cos 270 juga kosong. Jadi jawapan kita untuk X adalah 90 dan 270. Tak perlu tekan kalkulator pun tak apa. Okay, itu baru untuk yang kiri ni Okay, sekarang saya nak buat yang kanan. Yang kanan. Okay, 2 sin X equal to negative 1. Sin X equal to negative 1 over yang ini kena ikut cara kuadran tadi. Okay. X kita lihat dah sama dengan range of angle 0 until 360. So kita ambil saja yang ini. Kemudian kita tentukan kuadran. Kuadran untuk sin negatif. Anak singa, tanggal cawat. Negatif. Oh, satu kali je buat. Negatif. Negatif. Maknanya negatif pada kuadran ketiga. Dan kuadran saya terus buatlah. Kuadran keempat. Kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Sebab sin negatif. Ini sin positif. Ini sin positif. Ini sin negatif. Ini sin negatif. So saya terus buat 3. Saya terus buat 2 rajah. Jadi reference angle saya apa? Reference angle adalah ini reference angle shift sin 1/2. Reference angle kita tak ambil negatif kita nak tahu angle dia. So sini berapa? Shift sin 1/2. So sama dengan 30 darjah. Okay, shift sin 30 darjah. So ini 30 darjah. Reference angle kita 30 darjah. Yang ini pun 30 darjah. Jadi reference angle tadi adalah ni, X. Okay, X sama dengan, okay, angle sini.
Angle ini ambil dari kosong. Dari kosong tambah 180. 180 tambah 30 darjah. Lagi satu dari sini. Situ. Okey. Itu adalah 360 darjah tolak 30 darjah. So X equal to 210 and one more 330 degree. So kita ada 4 answers. We have 4 answers. 90, 270, 210 and 330. Jadi kesimpulan akhir jawapan kita, the value of X equal to 90, 210, 270 and 330 degrees. This is the final answer. Ya, dia nak tanya? Ada yang nak tanya? Tak ada cikgu. Boleh faham? Boleh. Teacher, B. teacher, Yeah. Yes, ma'am? Yeah, yeah. can I ask you a question about example 29 behind? The part where the when cos Example x equal 29. Okay, okay. when cos x equal to 0 there, if you put it in the calculator, you can dapat 90 only. The 270 how to get with the calculator, teacher? Yang ini saya guna cara ni. Cara saya ni. Sebab tu saya tak galakkan when equal to 0, no need to use calculator. Kalau you use calculator, you will get only one answer. Let's say cos 270. Cos 270. Also you get 0. Oh, Okay, so that's why for equal 0, no need to use calculator. You use this method, lebih senang. okay. Kalau you dah hafal yang ini, tak payah lukis pun tak apa. Yang ini saya lukis buat nak fahamkan saja. Okay. Kalau Faham, X teacher. axis, ini tulang untuk sin. Maknanya when sin 0, here is 0. Kalau sin 0, 0. Sin 180, 0. Sin 360, 0. So we have 3 answer for sin X equal to 0. Kalau you guna calculator, sin X sama dengan kosong, you guna calculator, you hanya akan dapat satu jawapan saja. Kalau you ingat this method, tulang ini, tulang ikan ni, you akan dapat jawapan lebih dari satu jawapan. Okay, Okay. teacher, faham. Okay, next, B. 2 cos 2x minus 13 sin x plus 10 equal to 0. Okay. Cos 2x sama basic identities. Cos 2x ini adalah dua ni letak dua. Cos 2x adalah 1 minus 2 sin squared x. Hari tu saya dah share dah dalam grup formula yang diberi dalam exam. So you boleh rujuk balik di situ. Kalau kata formula ini tak ada, maknanya kena hafal lah. Okay, cos 2x is 1 minus 2 sin squared x. This is 13 sin x. So I expand. Okay, this is negative 4 sin squared x minus 13 sin x plus 12 equal to 0. Ada negatif depan ni, susah, bahaya. Kita darabkan dengan negatif 1. Kita tak nak negatif 4 tu. Bahaya kalau depan ni ada negatif, bahaya. So we multiply all term with negative 1 become 4 sin squared x plus 13 sin x minus 12 equal to 0. So we factorize.
We factorize. Ini akan jadi, dia macam, you factorize ni, dia macam 4y squared plus 13y minus 12. Sama dengan kosong. Y itu adalah sin X. Y itu adalah sin X. Kita anggap Y sama dengan sin X. So kalau saya factorize ni, you boleh guna your calculator, become 4y, here y, and this is 4, here 3. 16 minus. Okay, kalau you guna calculator, you will get this factorization. So we simplify, we substitute, not simplify, we substitute y with sin X. Sebab kita nak sin X. Sin X. Sampai sini boleh faham? Boleh. So next. Sin X, kita pecahkan. Sin X sama dengan, tolak 3, yang ni yang kurungan pertama. Tolak 3. Yang ni kurungan kedua, sin X tambah 4. Dia sama dengan kosong. Jadi 4 sin X minus 3 equal to 0. One more sin X plus 4 equal to 0. Okay, kita ada 2. Kita ada 2. 4 sin X minus 3 equal to 0. Sin X plus 4 equal to 0. Okay, cara yang sama. Kita teruskan. 4 sin X minus 3 equal to 0. Kita selesaikan yang kiri dulu. So sin X equal to 3 over 4. Okay, X ini range kita adalah dari soalan X ini daripada 0 hingga 360 darjah. Kemudian kita ambil dia punya kuadran. Kuadran ke berapa? Sin positif. ASTC. ASTC. Anak signal tanggal cawat. Sin positif. So yang pertama dengan yang ketiga. Yang kedua. Sin positif. Kemudian kita nak reference angle. Reference angle alpha. Sin alpha sama dengan 3/4. So alpha sama dengan shift sin 3/4. So jawapan ini dapat 48.59. 48.59. Ini 48.59. Ini X kita. Ini X kita. Jadi X kita sama dengan yang pertama ini 48.59. Lagi satu ini 360 darjah tolak 48.59. So X sama dengan 48.59. Kemudian 360 tolak 48.59 kita dapat 311.41 darjah. Okay, 311 pula 180 tolak 180. Ni setengah, separuh. So 180. Awak tak ada tegur, diam aja, risau sajalah. Ini 131.41 darjah. Saya buat salah pun diam aja, tak tegur. Okay, yang ini baru yang pertama ni. Baru yang ini. Yang ketiga ni pula. Sin X sama dengan negatif 4. Sin X sama dengan negatif 4. Okay. First,
Kita tengok kuadran dia. Kuadran dia negatif. Negatif. A, anak singa tanggal cawat, anak singa tanggal cawat. Sekarang negatif pada kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Kemudian kita lihat pula dia punya reference angle. Sin X sama dengan 4. So X sama dengan shift sin 4. Okay, shift sin 4. Tak ada. Math error. Tak ada shift sin 4. Okay, tak ada. Shift sin 4. Shift sin 4. Tak ada. So, ignore. Abaikan. Okay. Abaikan. Jadi, jawapan kita, ini kita tak nak, abaikan yang ini. So, jawapan akhir kita X equal to 48.59 and one more 131.41 degrees. Itu sahaja. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Untuk contoh 30, saya nak awak cuba fahamkan, okay, dan kita bincang dalam Telegram. Saya nak rancak sikit perbincangan tu dekat Telegram. Okay, saya tak nak terang di sini. Okay. Jadi saya berhenti di muka surat 224, example 29. Kalau tak ada soalan, bagus. Okay, sebelum kita tamatkan